Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berkisar mengenai negeri di bawah Bayu. Cuba teka, apakah negeri yang dimaksudkan? Okey, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan negeri Sabah. Di akhir pembelajaran pada hari ini, diharap pelajar akan dapat menerangkan penyerahan Sabah oleh syarikat Borneo Utara British kepada British. Syarikat Borneo Utara British ini juga dikenali dengan singkatan SBUB. Pembelajaran kita pada hari ini boleh disemak dalam muka surat 114 hingga 115 dalam buku teks. Okey, untuk permulaan kita lihat dahulu bagaimanakah berlakunya proses penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British. Seperti mana yang kita ketahui sebelum ini, pihak British telah memperkenalkan BMA, iaitu British Military Administration atau dikenali sebagai pentadbiran tentera British di Tanah Melayu dan juga di Sarawak. Perkara ini turut berlaku di Sabah. BMA telah diperkenalkan di Sabah selepas Jepun menyerah kalah. Perkara ini dapat dilihat menerusi lokasi-lokasi seperti Kota Kinabalu dan juga Sandakan yang telah berjaya bebas daripada kawalan tentera Jepun. BMA di Sabah telah diketuai oleh CFC Magaski yang mana telah berusaha untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman kepada penduduk negeri Sabah. Sebelum kita mempelajari faktor penyerahan Sabah kepada British, kita akan mengetahui latar belakang bagaimana Sabah diserahkan kepada British. Perkara ini terjadi menerusi satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh SBUB bersama British pada 26 Jun 1946. Menerusi perjanjian tersebut, Sabah telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan ini bermakna Sabah perlu menerima seorang gubernur sebagai ketua kerajaan. Oleh ia demikian, Sir Edward Twining telah dilantik menjadi gubernur British pertama di Sabah. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan Sabah diserahkan kepada British, iaitu yang pertama memenuhi kepentingan British, yang kedua meneruskan dasar British dalam hubungan luar dan yang ketiga masalah keuangan yang dihadapi oleh SBUB. Faktor penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British yang pertama adalah untuk memenuhi kepentingan British. Pada ketika itu, Perdana Menteri Britain, Clement Attlee, dalam proses menyelesaikan pemberian kemerdekaan kepada negara Sri Lanka, India dan Burma. Oleh yang demikian, British beranggapan bahawa Sabah berpotensi untuk menggantikan tanah jajahan sebelum ini, kerana Sabah dilihat berupaya untuk membekalkan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi barangan British. Faktor yang kedua adalah bagi meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Semasa pemerintahan SBUB, Sabah merupakan negeri naungan British. Oleh yang demikian, SBUB bertindak menyerahkan Sabah kepada British kerana sememangnya British telah menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah sebelum ini. Masalah keuangan yang dihadapi oleh SBUB juga merupakan faktor yang menyebabkan Sabah diserahkan kepada British. Sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun telah bertindak memusnahkan kawasan bandar seperti Jesselton, Kudat dan Sandakan.
SBUB kekurangan dana kerana kerosakan tersebut memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh pihak SBUB untuk membangunkan semula negeri Sabah. Pembelajaran kita pada hari ini diteruskan lagi dengan topik reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Rujukan boleh dibuat menerusi buku teks halaman 116 hingga 117. Kita akan lihat reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah menerusi dua aspek. Aspek pertama, dasar British, dan aspek yang kedua, kepentingan sosial ekonomi penduduk tempatan. Dasar yang dijalankan oleh British di Sabah adalah seperti menindas kegiatan berpersatuan. Di Sabah terdapat pelbagai etnik yang berbeza, maka wujudlah bahasa, budaya, kepercayaan, pertempatan dan kegiatan ekonomi yang berlainan. Perkara ini menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa persatuan yang berjaya ditubuhkan. Antaranya adalah seperti Persatuan Sahabat Penas Sabah, PASPAS, Persatuan Kebangsaan Melayu yang diketuai oleh Tengku Nordin, Zakaria Gan dan Abu Bakar K. Ahmad, serta Persatuan Barisan Pemuda Sabah, BARIP, di bawah pimpinan Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Seruji Yaakob dan Zulkifli Apong Abang Abdul Hadi. Menerusi penubuhan persatuan tersebut, maka wujudlah kesedaran politik dalam kalangan rakyat Sabah. Walaupun pada awalnya penubuhan persatuan hanyalah bertujuan untuk membaiki ekonomi dan politik kaum Bumiputera sahaja. Perkara ini telah mendatangkan kegusaran bagi pihak British kerana pengaruh kesedaran politik dalam kalangan rakyat akan dapat menggugat kedudukan British di Sabah. Seterusnya, British telah mengambil beberapa tindakan, antaranya seperti menawarkan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan untuk melumpuhkan gerakan nasionalisme yang semakin membara, dan juga British telah memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif berpersatuan ke bandar yang lain. Kegiatan berpersatuan semakin lemah kerana menghadapi beberapa masalah, iaitu masalah kewangan dan juga kekurangan pemimpin yang berkebolehan bagi memimpin persatuan tersebut. Berikut merupakan lampiran antara pertubuhan yang terlibat dan tindakan yang diambil oleh British terhadap pemimpin-pemimpin pertubuhan tersebut. Dasar yang dijalankan oleh British yang seterusnya adalah mengahadkan peluang dalam pentadbiran. Perkara ini telah menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi pentadbiran barat. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah juga melibatkan kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Penduduk tempatan melihat penyerahan Sabah sebagai peluang untuk mereka melibatkan diri dalam bidang pentadbiran, memajukan perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Penduduk tempatan melihat penyerahan Sabah kepada British ini mampu membangunkan negeri tersebut selepas tamatnya perang dengan Jepun. Oleh yang demikian, kebanyakan penduduk di Sabah enggan melibatkan diri menentang penyerahan negeri tersebut kepada British. Secara keseluruhannya, topik mengenai penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British memperlihatkan bahawa penyerahan Sabah tidak mendapat bantahan penduduk kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Seterusnya, dasar yang telah dilakukan oleh British menindas kesedaran nasionalisme anak watan, dan gelombang nasionalisme berlaku setelah British memperkenalkan langkah
ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Secara keseluruhannya, untuk pembelajaran dalam modul 3, era peralihan kuasa British di negara kita dapat memperlihatkan bahawa gerakan penduduk tempatan membantah Malayan Union di Tanah Melayu dan gerakan anti penyerahan di Sarawak mencetuskan impak yang berbeza. Gerakan menentang Malayan Union di Semenanjung Tanah Melayu berjaya mencapai matlamat, manakala penyerahan Sabah tidak mendapat tentangan atau bantahan penduduk tempatan. Namun demikian, dasar British selepas perang terhadap Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah telah menyebabkan kebangkitan nasionalisme dalam kalangan rakyat untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah.